Assalamualaikum dan selamat pagi Encik Syamuddin dan juga rakan-rakan di Medan, Indonesia. Okey, dan terima kasihlah kepada semua staf dan juga pelajar yang hadir pada hari ini, yang tengah online dengan kita ni kan. Dalam slide ni lebih kurang dah dekat 80 orang. Tapi yang tu tak masuk lagi dalam FB Live. FB Live mungkin lagi ramai. Sebab yang ni pun saya dah share pada beberapa rakan-rakan daripada politeknik lain yang mereka pun berminat untuk mendengar perkongsian ni. Jadi hari ini kita ada satu syarahan daripada Fellow Ajung STEM daripada Encik Isyamuddin Mustafa dan beliau merupakan Director Tourism Malaysia Medan yang seingat saya dah bertugas dalam 3 tahun dah. Saya fikir di Medan dalam tempoh yang panjang juga. Jadi di sini Cik Isyam pada pagi ini akan berkongsilah dengan kita berkaitan dengan topik Mind Wellness, Tourism and Vaccination Passport. I think this is about the COVID-19 and what we plan, and what we can do to make sure we can travel again, seperti biasalah. Dan saya persilakan Encik Syamuddin untuk mulakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kalau nak ambil gambar kena tekan yang Nadia punya tu. Kalau saya punya tak ada videonya. Okey. Nadia di bus. Boleh yang tu. Okey, terima kasih kepada Dr. Johan Afendi di atas ucapan haluan sebentar tadi. So guys, selamat pagi. Bertemu kembali di dalam siri untuk apa nama ni, UUM series untuk top series yang seterusnya bagi tahun ini. So if you guys remember our last conversation, that time saya nangis disebabkan COVID. Actually apa yang saya fear itu benar-benar berlaku, which is COVID telah merubah keseluruhan keadaan dunia. Jadi ini bukan sesuatu perkara yang kecil dan ini bukan merupakan sesuatu dugaan yang diturunkan kepada dunia, bukan hanya untuk Malaysia, di satu dunia. Dan perkara ini harus dilihat dengan mata hati, mata halus kita. Kenapa Allah turunkan dugaan ini? Dan dugaan ini kemungkinan berpanjangan. Jadi kita tak pasti berapa lama dan adakah masih lagi industri pelancongan ni boleh bangkit atau kita harus hidup di dalam keadaan COVID ni ada di sekeliling kita. So okay, next. Alright, since Friday, January 2020, Malaysia has already announced our MCO in 6 Malaysian states and then federal territories, which is to expire on 26 January, and then to be extended up to 4 February, and then already extend up to berapa lagi? 14 bulan. Berapa bulan untuk ni, Dr. Jahan, yang kita punya ni di Malaysia right now? Until Sehingga 18 Februari kan masa sekarang. 18 Februari memang ada 4 more days kan, to go kan. So kalau lihat keadaan ini di mana-mana pun keadaan, cumanya kalau compare to Malaysia dan Indonesia kes lebih tinggi. Saya akan jelas sebentar nanti kita lihat. So regulation yang diterapkan ini, this is actually apa yang terbaik government of Malaysia try to regulate. Okay, only 2 household representatives and then allowed to go out, maximum 3% including patient are allowed to go out to seek health and medical care services. Students are allowed to attend school across PKPP or PKPP areas. So benda ni sebenarnya banyak kesan yang sangat-sangat mengguris hati lah. So I always
constantly contact our friends in Malaysia, especially from tourism industry players. So hotel sangat sih. Saya kalau cerita berkaitan tentang hotel akibat COVID-19, banyak teman-teman hoteliers kita sekarang ini yang almost dying lah. Tutup dan terpaksa survive dengan jual makanan RM2, RM3 in front of the hotel, buka stall dan sebagainya. Why? Because they need to survive. Okay, they need to survive. So like MCO, SOP dan sebagainya, apa yang government Malaysia terapkan itu sebenarnya untuk mengawal supaya tidak terjadi. But we can talk a bit later on COVID-19, kesan dia kepada mungkin saya akan bercerita lebih berkaitan tentang bagaimana kesannya kepada Indonesia saat ini dan juga negara-negara lain yang telah pun berjaya mengekang penularan COVID-19 dan bagaimana industri pelancongan ini telah pun meningkat dan inilah dalam keadaan begini. So ketakutan ini masih lagi membelenggu Malaysia ni. Kita tak tahu bagaimana sekarang. Alright. So we still hope that by 18 February ini kalau keadaan dibuka, so harap sangat supaya ada sesuatu untuk industri pelancongan. Okay, next. Now let's see Indonesia. Okay, kita share sedikit lah. Ni dah terlewat setengah jam, sorry. Maaf banyak-banyak. Okay, kalau ikutkan kes masa COVID-19 cases in Indonesia as per 14 February 2021, yesterday, confirmed cases more than 1.2 million, 1.217,468 juta. Okay, so active cases 159,000. Recovery mereka setakat ini melebihi 1 juta, 1,025,273. Ini semalamnya. Dan kematian yang direkodkan adalah up to 33,108. So for Indonesia, the recovery rate is almost 84.2%. And then talking about the whole Indonesia, yes, case slightly higher compared to Malaysian. Tapi kena tengok, penduduknya di sini 272 juta. Cases 1.2 million. Cumanya kalau tengok untuk Sumatera, which is di mana tourism Malaysia berada, and then we are looking at Aceh sehingga Lampung yang ada 10 provinsi. Kalau tengok di sini yang di sebelah atas itu, 10 provinsi yang kita nyatakan ini di bawah pengawasan tourism Malaysia Medan dari segi promosi, marketing dan sebagainya. Total cases for Sumatera, the whole Sumatera, for Sumatera Utara is only 22,865. Okay, so kalau lihat kepada Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat dan sebagainya, kalau Sumatera Utara ni di Medan lah. Medan ini penduduknya 13 juta. Right, di tahun saja sekitar dalam 4 juta. Sebenarnya yang 22,865, and then active cases, cases recovery rate dia 19,641. And then dia punya tu persen lebih kurang 85.8%. Ini, so kalau dilihat kepada apa yang berlaku, kehadiran Prime Minister ke Jakarta baru-baru ini, di mana dibincangkan berkaitan tentang green lane ataupun reciprocal green lane travel. Green lane travel. Travel corridor arrangement between Indonesia and Malaysia. So kalau dilihat, ini adalah merupakan antara itu sebenarnya antara push factor yang kita pernah keluarkan untuk makluman semua ya. Kita cuba menggerakkan dan membuka ruang kepada industri pelancongan khusus daripada Indonesia, but not from Jawa. Jawa case memang tinggi saat ini. So kalau 1 juta itu mostly cases from Jawa Island, Sulawesi dan sebagainya. So we try actually to push green lane itu, reciprocal green lane ini daripada Aceh, daripada Sumatera, daripada Padang ke Malaysia. Dan benda ini pick up by our government. And then suatu perbincangan antara Prime Minister and Pak Joko Widodo last 2 weeks I think,
So alhamdulillah benda ini dibentangkan, and then now we are waiting actually for our government from both country untuk berbincang lebih jelas berkaitan tentang SOP yang perlu dipatuhi bagi green travel bubble lah, lebih mudah. Jadi insyaAllah kita doakan sama-sama kalau kata nanti green travel bubble buat masa ini Malaysia melihat kepada negara-negara yang sudah boleh mengekang COVID-19 ini, antaranya kalau dalam ASEAN country ni daripada Singapura, daripada Brunei, daripada Thailand, okay, but not Indonesia. But we are trying very best actually to push Indonesia agar dimasukkan, sebab Kepulauan Sumatera yang penduduknya di sini sekitar 60 juta daripada Sumatera ni je, sebenarnya berpotensi untuk sekiranya green travel bubble ini boleh dibawa masuk, boleh dibuka, dan insyaAllah akan ada impact positif dari segi industri pelancongan. Untuk makluman, kalau berkaitan tentang health traveller, Tourism Malaysia Medan telah ini sebagai sedikit perkongsian, kita telah bekerjasama dengan Aero. Kalau dulu health traveller itu yang boleh masuk ke Malaysia hanya menggunakan penerbangan sewa khas. Ini berbincang dengan MBS, kita berbincang dengan AirAsia. Cumanya kita dapat satu, ini teman baru namanya One Aero ni belong to Australian company. Bermula daripada September last year, Oktober, November, kita dah ada 5 penerbangan bawa masuk. And then the cost untuk penerbangan ini saja, doktor, $12,000 untuk satu penerbangan one day masukkan ke Kuala Lumpur menerusi Subang Airport. $12,000. $12,000 kalau Malaysian ringgit berapa tu? Kali 4. Bukan dalam RM48,000 ataupun dalam rupiah lebih kurang dalam 170 juta. Ini saya nak cerita, walaupun tinggi sebegitu kos yang ditawarkan, masih ada permintaan, masih ada yang mampu untuk terbang masuk ke Malaysia. Jadi market ini memang antara market yang seharusnya kita lihat secara positif. Apa saja yang ditawarkan, ini kalau buka memang rata-rata mereka akan masuk ke Malaysia. Tapi buat saat ini untuk health traveller yang kita tawarkan $12,000 untuk penerbangan, boleh masuk maksimum 5 orang. Okay? Yang kita terbangkan tu kebanyakan couple. Satu patient, satu pengiring. Dan antara usaha yang masih lagi dijalankan oleh pihak Medan, kita mencari ruang-ruang untuk supaya industri kita boleh bangkit, ya. Jadi kalau nak bantu untuk masuk mass tourism untuk masuk ke Malaysia saat ini sangat sukar kerana kita tergantung kepada ini. Harap pertemuan antara PM Malaysia dan juga Pak Jokowi sebelum ini memberikan impact yang positif lah. So ini antaranya kalau kita lihat keseluruhan COVID yang terlibat di Indonesia. Tengok taburan dia, the whole. So, okay, next video. Next slide please. Ini satu soalan yang saya nak tanya ni. Alright. What if the world won't recover? Siapa nak jawab? Siapa nak jawab ni? Apa cerita? Kalau katalah kita tak recover from COVID-19, what will happen to us? So not just Malaysia but the whole world are suffered because of this pandemic. We can help them. We cannot help that many people stress out and hoping that what if question? What if the world won't recover? Ada TV. Keep thinking about this, sure will destroy your mind and will allow you to reach mind wellness. Ini sebenarnya yang antara intipati yang saya nak perkatakan hari ini. Memang kalau ikutkan berapa ramai yang suffer, berapa ramai kes bunuh diri, berapa ramai yang kehilangan pekerjaan, berapa ramai yang tak mampu saat ini yang berubah menjual segala macam makanan, online business dan sebagainya. Ini persoalan ni ada tak yang boleh menjawab? Saya nak ringkas, saya nak tweet sikit je. Kalau dilihat daripada keadaan, ada
satu hadis Rasulullah SAW, lihat kepada hadis Rasulullah, hadis sahih. Kalau ada yang lebih tahu, kita mungkin boleh betulkan. Yang seingat saya, baginda berpesan bahawa dunia tidak akan sampai sehingga 1500 tahun hijrah. Sekarang ni 1442, ya. So maknanya sekitar lebih kurang 50 lebih tahun. Berkemungkinan, kita tahu, we never know kan. Tapi Allah turunkan keadaan begini, dugaan begini, bukan untuk 1 hari, 2 hari, bukan untuk 1 tahun, 2 tahun. Dan kenapa? Kenapa kita diminta untuk duduk di rumah? Kenapa kita diminta untuk melakukan penjarakan dan sebagainya? Dan kenapa kita mengurangkan? Saat ini, bayangkan, satu dunia tidak boleh travel. Adakah ini kebetulan? Adakah ini berlaku tanpa ada sebarang pengawasan? So, ini semua. Tapi saya tak nak cerita yang tu. Saya tak nak cerita. Saya nak cerita sekarang ni, mind wellness mean that your mind is in order and functioning well. Dalam keadaan kita stres yang maksimum, kita tak boleh nak buat apa, kita stres, tak ada kerja dan sebagainya. Okay? And then you are able to think, feel and act in ways that create a positive impact on your physical and social well-being. Yang ini yang kita nak sekarang ni. So positive mind is a key to reach mind wellness. So sekarang ni nak duduk dalam keadaan kita, stress level kita yang sangat maksimum. Saya dekat sini masih bekerja. We are still working actually from our office. Kita tak apa duduk. Ada offices from other country, they are working from home. Dah berapa bulan from since last year. But Medan, we are working here because condition, keadaan ini membenarkan untuk kita berbuat demikian. Malah kita juga mengelolakan keadaan sukan, bersepeda, go west dan sebagainya, just untuk kita keep our spirit and to reach our mind wellness. So same goes to our friends in Malaysia, especially anak-anak, adik-adik daripada UMM. Okay, adakah nanti tourism industry ini dalam keadaan sekarang, apa yang kita belajar ini, adakah masih valid dalam keadaan ini melanda dunia? Kita sentiasa berharap dan tak ada siapa pun tahu bagaimana pandemik ini akan berakhir. Okay, yang kita cerita sekarang bagaimana vaksin yang diolah. Okay, dan macam-macam version pula vaksin ini. Kalau vaksin macam-macam lah impact yang ni, pakar-pakar memberikan, tapi apa yang terbaik, kita follow apa yang ditetapkan oleh kerajaan kita lah, insyaAllah ya. Itu antaranya. So, we can go next slide. Now. So, in order to achieve our mind wellness, okay, what is antaranya? Apa dia? Antaranya, ini. So, could be we can focus on to get enough sleep. Ini normal lah. Sekarang, malam tadi, I'm talking actually to our industry people from Malaysia. So, dia cakap dengan saya, Cik Syam, dia kata, actually I wanted to sell my bus, tak boleh nak bayar. Okay, ya, yang besar-besar ni tak ada masalah, yang besar-besar sebab keadaannya, saya mungkin ada yang tahu, ada yang tahu ya. Condition tourism industry in Malaysia, yang mana pemilik bas perjalanan di Malaysia, kebanyakan pinjaman mereka daripada kredit company, bukan daripada bank. Dan moratorium yang diberikan kepada bas-bas owner yang mana pinjaman menerusi bank, moratorium itu mereka dapat. Tapi yang mana membuat pinjaman daripada kredit company, ini ada masalah yang besar. Mereka tidak ada income, tapi perlu membuat pembayaran. Jadi ini antara yang mereka sangat successful. Okay, sekarang mereka buat perniagaan baru, mereka jual food online dan sebagainya. Just imagine, income sebulan dia kata jualan online dapat 45,000 Isyam kata. Tapi nak bayar bas yang 12,000 satu bulan, 4 buah bas yang mereka punyai, maknanya lebih kurang 40 ke 50,000, macam mana nak survive? So mereka dah collect semua, mereka punya senang dan sebagainya. So adakah mereka menunggu waktu bahawa mereka tidak akan bangkit sama sekali? Dan ini yang perlu dilihat. Government perlu melihat, bukan hanya kementerian sebab kementerian pelancongan kita, tapi Kementerian Perumahan Kerajaan Tempatan,
Kementerian Kewangan. Jadi banyak aspek yang perlu dilihat. Ya. Jadi kalau lihat ke bank antara yang terbanyak ini kan outbound itu bawa orang keluar, dia travelling outbound and then they spend their money abroad. Yang sekarang ni yang kita nak bantu ni, kita punya industry players di Malaysia. Okay, dia orang suffer sekarang. Dia orang suffer. Okay, kita yang bergaji alhamdulillah masih dibayar. Itu pun kita mencari menggunakan kreativiti kita agar sentiasa berhubung baik dengan industry players di luar. Kita faham even di Indonesia mereka juga tidak mempunyai, mereka juga kehilangan income. Okay, kehilangan income. Sama juga keadaannya di sini, mereka ada yang jual baca, ada yang jual baju, ada yang jual makanan, ada yang jual face mask. Okay, tapi di Indonesia mereka memberikan juga bantuan yang diperolakan oleh pihak government kepada industri players di sini, dan banyak pelatihan-pelatihan yang dibuat, dan sama juga keadaan. Cuma di sini tak ada MCO. Artinya bila tak ada movement control order, industri pelancongan mereka masih lagi survive walaupun hotel occupancy mereka sekitar 40 ke 50%. That is already good enough for domestic tourism. Dan mereka menerapkan nilai-nilai protokol yang sangat tinggi. Okay, not only hand sanitizer ataupun wastafel. Di sini dia bilang wastafel lah. Apa dia bilang? Sink. Sabun itu benda yang paling murah, sinki itu yang dibuat di mana-mana lokasi ada. But not Malaysia. Di Malaysia ada yang ni. Ini agak pelik. So berkemungkinan ini ada idea-idea baru. Kemungkinan nanti UUM memiliki banyak kontak-kontak dengan industri players khususnya di Langkawi dan sebagainya. Cuba olah supaya gunakan kaedah positif ini yang murah kosnya tapi bagi impact yang lebih positif. Kalau dilihat di sini semua lokasi, semua tempat masuk ke mana, surau, masjid, mall dan sebagainya, ada diletakkan sink, ada diletakkan sabun, ada diletakkan punca air. Okay? Ada yang belah tidak perlu pegang tombol dan sebagainya. Semua lokasi semua lokasi termasuk restoran mereka. Okay? Masuk aja cuci tangan dulu. Alright, face mask compulsory. Cek suhu itu compulsory. Tapi yang di Malaysia yang ada rasa saya yang itu. Mereka mengharapkan kita bawa sendiri kita punya hand sanitizer ataupun ada certain area yang meletakkan hand sanitizer. Tapi kaedah dari segi membuat sink di luar-luar blok ini sangat-sangat nampaknya, insyaAllah. So, not only to get enough sleep, okay, maybe you can go next ni. How to maintain our mind wellness. Next slide. Sekejap ya Encik Isham, saya nak tukar mic set sekejap sebab suara Encik Isham tak berapa clear. Sementara saya tunggu slide. Tak clear? Dia putus-putus. Alamak, penat saya bercakap tu. Tak dengar. Tak dengar Cik Syam. Tapi dia macam tak berapa nak smooth lah. Ya. Yang okey. Yang di handphone Nadia tu boleh buka tak? Saya tak boleh nak buka. Kami nak buka dia punya mikrofon Nadia tu. Yang Nadia tu. Okey. Done. Yang okey. Okey, Encik Isham try bercakap tengok. Kita tengok. Okey tak? Okey guys, boleh dengar? Clear? Dia bunyi double lah pula. Ada bunyi double ni tak? Sekarang asal clear sikit. Encik Isham boleh teruskan tengok. Tengok sekali lagi. Okey. Tapi bunyi double. Kena tutup satu. Okey. Ya. Saya rasa sekarang okey. Alright. Okay, thank you Dr. Syam. Okay. Boleh clear Ya, okay, clear. Okay, good. Alhamdulillah. So how to maintain our mind wellness? Dalam keadaan kita memang tertekan. Now you can see my skills or not? Hello?
Ya, Encik Syam. Dia boleh nampak saya daripada Nadia punya phone tak? Ya, nampak. Nampak? Saya tak nampak you all. Okay. Okay, it's okay. Tak ada masalah, insyaAllah. And then how to maintain our mind wellness. Ini ada antara yang ini everybody knows about this. I know. Okay, our friends, doktor, Profesor Madya yang ada dalam ni, anak-anak daripada UUM get enough sleep. Daripada kita kecil sampai kita tua, sampai kita sekolah, masuk asrama penuh, this is the thing yang memang diatur oleh sesiapa pun. Get enough sleep. You have to get 8 hours you punya deep sleep dan sebagainya. Okay, that one we have to follow the rules. Okay, you against the rule, benda ni akan merosakkan kita punya macam-macam lah kaedah dalam badan kita dan sebagainya. Okay, spend time with your loved one. Oh, semalam ramai ada yang hantar bunga dan sebagainya, but it's not our culture, but it's okay. Just kalau you nak buat dengan your wife, it's okay, carry on. Okay, with your kid, alright, keep active and find new hobbies. Kalau di sini doktor, untuk makluman ni di sini sangat-sangat unik. Aktiviti berbasikal itu selepas daripada pandemik, jualannya meningkat 200 ke 300%. Okay, kalau kata dulu RM100 jadinya RM300. Kalau dulu RM100,000 jadi RM300,000. Kalau dulu RM1 juta jadi RM3 juta. So most of dia punya booming on cycling, bersepeda punya aktivitis itu sangat-sangat hebat lah. So kami pun tidak terlepas, and then kita sehingga menyiapkan, sehinggakan ibu-ibu perwakilan, isteri-isteri kepada konsulat yang ada dekat sini, they are all now cycling together with us up to 30 to 40 kilometers, okay, end of week, right? Eat well and healthy, ini seperti biasa, jaga makan kita dan kesihatan kita, and then learn how to manage your stress. Okay, ini kalau tengok ni, because stress are toxic actually to our mind. Overthinking that about what if the world would never recover, why vaccine take too long, so long time actually, like Malaysia sehingga end of this month kan baru dapat. Kita tak tahu lagi kita dapat sampai bila. And ini ada bad thought will stress you out. Okay, ada yang pergi yoga class dekat sini, still ada online yoga class, ada yang online capoeira. Okay, ada yang mereka masih lagi buka. Kalau kita di sana SOP sukan dan sebagainya, yang baru recently I heard that dibenarkan untuk bermain bola sepak tapi tidak ada sentuhan. So how actually to play football without contact? Ini satu benda yang perlu difikirkan balik lah. Kadang-kadang mereka pun yang bagi kenyataan ni pun stres juga ni, macam kita juga. Okay, alright. Now kita nak tanya ni, how close kita dengan Allah? Ini antara sebenarnya yang saya nak sentuh sedikit. Alright. Walaupun kita berbicara tentang tourism, and then saya dalam bidang industri pelancongan, tapi as a Muslim, okay, saya sebagai seorang Islam, saya bercakap actually we need to close and closer to Allah. Okay, so antaranya kita akan hanya berada, tak kisahlah kamu bukan beragama Islam dan sebagainya, tapi when you get close to your God, ini akan bagi rasa comfortable feeling untuk diri kita lah. So ini ada banyak sebenarnya. Kalau konsep untuk ini antaranya solat sunat, ada tak di kalangan kita di sini yang mengelolakan, yang mendirikan solat sunat itu dijadikan sebagai solat sunat taubat khususnya. Satu hari buat 2 rakaat, ada. So just buatlah. Kadang-kadang kita rasa kita tak berdosa kan, dan kita rasa bila kita berdosa tu baru kita nak buat. Tapi the best is Allah sangat menyayangi hamba-Nya yang bertaubat. Jadi cuba lakukan solat sunat taubat itu sekerap mungkin, kalau boleh hari-hari. This is actually how to get our mind wellness dalam keadaan yang sangat positif ya. Sedekah itu perlu dengan niat. Okay, jangan tunggu hari Jumaat je baru nak bersedekah. So we have actually so many things actually. Right now kalau kita tengok Ustaz Abid Liu tu, kalau di Malaysia 32 juta tu, the one and only itu Ustaz Abid Liu. Dan bagaimana dia melihat kepada bagaimana sedekah itu boleh memberikan impact yang positif kepada dia. Ustaz Abid Liu pendapatan dia bulanan tahu berapa? Almost 700,000. Ini maklumat yang saya dapat lah. 700,000. Okay. Dan termasuk tabung
yang dibentuk. So ini contoh yang Allah hadirkan di Malaysia bagaimana seorang individu mu'allaf yang boleh menderma dan sebagainya, yang mempunyai peribadi yang sangat baik dan dia sangat disayangi bukan hanya oleh orang Islam tapi semua bangsa di Malaysia. Alhamdulillah kita ada sosok tubuh begini yang dihadirkan oleh Allah di Malaysia. So antara lain zikir. Okay, just to bagi sedikit lah. Kalau ikut dari segi kajian sains, kalau kita berzikir, kita menggerakkan tangan kita ni, jari jemari kita, zikir. Subhanallah, 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 subhanallah. Apabila kita gerakkan jari-jari kita, 1, 2, 3, 4, 5, kalau kira semua total ikut ruas ni, ruas, dia 33. Okay? 33. 3 kali 99 tambah 1, 100. So kalau you gerakkan jari-jari untuk berzikir, actually ini antara method untuk activate your left and your right brain. Ini dalam keadaan you nak mind awareness you pada tahap yang sangat optimum, yang sangat positif keadaannya dan juga mengeluarkan aura yang sangat positif, please do zikir. Ini antara sebenarnya Islam ataupun Muslim punya senjata lah, tapi tak semua orang tahu. Okay? Antaranya kalau zikir-zikir nak bagi anak-anak student ya, kalau you nak berzikir, ini yang saya dapat dari guru saya. Contohnya, Ya Allah, Ya Alim, Ya Hakam, Ya Hakim, Ya Zahir, Ya Batin, La ilaha illallah, Muhammadar Rasulullah. Itu kalau you zikirkan, insya-Allah sentiasa zikir, dia akan bagi ketenangan dan mudah untuk mengingati apa saja fakta. InsyaAllah ya. So kalau you nak jumpa Dr. Johan, you nak pergi jumpa dengan apa nama Puan Yati Dr. Yati bacalah Ya Malikal Mulki Ya Zal Jalali wal Ikram. Itu kan nama-nama Allah. Jadi kalau you nak sesuatu, fahami kaedah ini. Kita tak mengajar ini cuma ini bagaimana zikir tadi boleh menjadikan left and right brain you dalam keadaan yang sangat optimum. Dia rembeskan semua hormon-hormon yang positif dan seterusnya mengeluarkan aura yang sangat positif dalam keadaan sekarang. You stress macam mana pun, you still bergantung dengan Allah SWT dan insya-Allah akan ada jalan keluar daripada apa yang kita lakukan lah. Itu antaranya ya. So banyak lagi konsep-konsep kalau nak kaedah berzikir dan sebagainya. So insya-Allah teruskan, perbanyakkan solat, perbanyakkan zikir harian anda. InsyaAllah untuk mendapat impact yang lebih positif untuk diri kita. Hope that dia akan dapat mind wellness yang sangat-sangat optimum untuk diri kita. Okay, next slide. Tak cukup masa kita kan. Okay, let's talk about ini mana ni. Another way to maintain your mind wellness are positive thinking. Look at some countries who successfully fight COVID-19 like Brunei. Ini saya suka sangat. Okay guys, could be some of you ada yang dah tahu how Brunei control dia punya COVID-19 ya. Bagaimana? Almost 300 days tidak ada case. Cuma yang baru ni ada satu tapi under control. Dan tidak ada case-case yang barulah. So how? Bagaimana Brunei mengelolakan? Bagaimana Brunei ini memang dia diperintah dengan walaupun mereka ada parlimen dan sebagainya, tapi mereka mengikut titah yang diberikan oleh Sultan Brunei. Dan apa yang dititahkan oleh Brunei kepada semua penduduk Brunei yang tak berapa ramai ni, setiap kali solat fardu perlu Brunei ya. It's okay. Setiap kali solat fardu, mereka diminta untuk membaca kunut nazilah. Setiap fardu di semua masjid, di semua surau. Termasuk juga bagaimana pembacaan Yasin yang diminta, reciting surah Yasin and kunut nazilah. In all kind of program like opening program, reciting almost and surau, etc. lah ya. So, this taken by government also to calm their citizen and believe that God, that Allah, everything will back. With Allah, everything will back to normal. Itu kaedah bagaimana Brunei. Okay. So, berkemungkinan kita, ini komuniti kita yang kecil ni, yang dalamnya ada berapa ratus orang ni. Kita tak tahu berapa ramai sekarang ni, doktor. Okay.
Hampir Berapa 100. Ramai 100 lebih Hampir 100 ya. Oh subhanallah. Sekali lagi assalamualaikum dan selamat pagi kepada teman-teman kita ya. Alright, now kita tengok Turkey. How Turkey maintaining their economy with welcoming tourists like Turkey. This is about tourism. Dah almost half an hour. Okay. So kita tengok bagaimana pula Turkey. How they manage. Next slide. Ini Brunei tadi. Okay. Ini Brunei tadi. Kalau kita tengok, Brunei record 0 new local COVID-19 cases for more than 8 months and only 3 that cases related to COVID-19. They call their strategy as aggressive strategy of proactive measures, where borders were closed early to specific region in China, followed by ban on arrival from origin when Brunei has its first COVID-19 cases. Okay, anyone who don't self-isolate after arriving from abroad will face a penalty as get in prison for 6 months or fine up to 10,000 or both. Kalau di Malaysia RM1,000, you tengok Brunei 10,000 Brunei dollar. Ini bukan kaleng-kaleng. Okay, or else prison. So, ini sangat-sangat strict. So, kalau apa yang kita 32 juta. Brunei berapa? How many million? Tak sampai kot 1 juta kan? So, keadaan dia tengok bagaimana yang penetapan yang dibuat oleh government mereka sangat ni lah. So tak tengok lagi bagaimana negara-negara lain kan. So kami mengambil dua ini bagaimana kaedah pengawalan. So next slide kita tengok. Ini cerita tadi. Okay. Dia gunakan kaedah untuk Islamic method dan sebagainya. Okay. Reciting Yasin and Kun Nazilah. And then memang ini antara yang inilah. Okay, because of this strict regulation, Brunei lost 2.61 million in tourism sector. Kita how many million? Banyak, kita banyak. Okay, kalau target untuk last year 2020 pun kita Indonesia last year recorded yang masuk kita dapat sekitar Januari, Februari, Mac 2019 tu 740,000 kalau tak salah saya yang masuk ke Malaysia lah from Indonesia. Okay. Jadi dan sehingga ke saat ini yang saya menangis tu memang dah fikir dah habis ni. Bagaimana nak bekerja, bagaimana nak bawa orang masuk ke Malaysia. Dan kita punya tahun Malaysia terus cancel. Kami tuan-tuan, prof, doktor, bajet pun ditarik. And then how we survive here, gunakanlah bagaimana kreativiti yang ada. Okay? Kami korek balik ada tax yang terbayar lebih dan sebagainya. Kami minta dengan Government of Indonesia. Kami dapat duit itulah yang kami gunakan untuk promosi, untuk adakan webinar series dengan industry players. Bayangkan bajet ditarik keseluruhan, agak-agak kalau tak boleh nak control kita punya stress level, agak-agak bagaimana nak bekerja. Inilah keadaan kaitan sekarang. So, kita faham masing-masing semuanya terkesan dengan COVID ini. Saya, tuan-tuan, profesor, doktor, anak-anak ini lagilah. Mereka nanti mungkin terfikir, bagaimanalah nasib kami? Yang ambil SPM pun after 18 years. Usia mereka 18 tahun baru nak ambil SPM saat ini. So bagaimana kerja-kerja yang akan ditawarkan dan sebagainya. Akan ada kesan-kesan yang jangka panjang yang kita tak nampak, yang mungkin akan berlaku. Let's look at Turkey. How Turkey? Turkey are safe for travelling because the country has adopted Safe Tourism Certification Program ataupun STCP. Turkey has opened their border for tourism since June last year. Dan dia tak pernah tutup. Bagaimana Turkey buat benda ni? Bagaimana dia sangat berani? Okay? Starting December 28, 2020, all passengers entering Turkey need to present proof of negative PCR test which taken no longer than 72 hours prior to arrival. So yang ini memang mereka buat dan tidak ada kuarantin pun. Okay? Tak ada kuarantin kecuali tourists from UK, Denmark and South Africa need to enter quarantine for 10 days. Bagaimana Turki boleh jadi sangat-sangat sangat-sangat berani. Okey. Sangat-sangat berani untuk slide berapa ni? Saya pun dah tak nampak slide saya.
Okay, how Turki sangat-sangat berani mengelolakan program skema ini. Kalau sebelum ini ada di kalangan Indonesian, they allow actually their people to travel abroad. Okay, ni unik Indonesia ni. Dia tak bagi orang masuk tempat dia, tapi dia allow Indonesian to travel abroad. Okay, dan ramai sahabat-sahabat saya yang travel pergi ke Turki dan diorang dah balik pun. Okay, safe back to Indonesia. Diorang boleh berlibur, diorang boleh bercuti. Sewaktu pandemik, kita dekat Malaysia masih huru-hara, orang kat sini dah travel dah. Okay, so saya bercakap dengan bagaimana Turki ni beraninya mereka ya. Dan mau masuk menggunakan PCR test, you negatif, you boleh masuk, you boleh travel ke mana-mana lokasi di Turki, pergilah. Tetapi MCO yang dikelolakan di Turki tidak membenarkan masyarakat mereka untuk keluar. Masyarakat mereka harus berada di rumah. Tidak boleh keluar from certain time. Think up to certain, what time is that? 8 malam. 8 malam tak boleh keluar. Mereka harus berada di rumah. Tetapi yang datang dari luar itu boleh pergi ke lokasi-lokasi yang ada, tetapi bukan orang Turki. Kita terbalik. Kita pula tutup. Orang luar tak boleh masuk. Kita galakkan orang kita untuk bergerak dan sebagainya. Okey. Kes melonjak apabila berlakunya PRN negeri. Lepas tu di Sabah dan sebagainya. Sabah kan. And then meletup-letup until now. Okay. So next slide kita tengok. Ini apa dia ni? Okay. From 14 February, last data ini yang saya dapat coronavirus cases kalau di Turki lagi tinggi daripada Indonesia. 2.5 juta, 2,586,183 as yesterday dan recovery 2.475,329 juta. Mati 27,000. Okay. Dia punya recovery rate 95%. 95.7. Okay. Dan 99%, 82 cases in mild condition and other 1% in serious and critical condition. Tapi mereka membuka. Mereka ni agak berani. You tahu Turki bagaimana kan? Dia sangat-sangat berani. And then tak tahulah. Tapi yang kita lihat sekarang ni Indonesian mereka gabungkan untuk package mereka Turki dan Dubai. Ini antara package kalau kita lihat. Alright. Turki also offer a lot of holiday packages to Indonesian tourists. Tengok harga dia. And then dia bagi free visa, dipermudahkan. Kalau dulu harga ni ada yang sehingga now ada yang paling murah ni 12 juta. Kalau dulu 14 juta, tapi yang ni yang include visa, trip guide, driver, travel insurance, PCR test in Istanbul by ni kami tahu. This is our friends Dan now umrah plus Dubai yang mereka offer. Cuma saat ini ada restriction daripada Arab Saudi. So untuk umrah ni rasanya tidak berlaku. Tapi lihat kepada program tour program offered by government of Turkey Turkey Tourism. Tengok yang support dia siapa? Singapore Airlines. Lagi Turkish Airlines. Okay. So yang pergi pun yang saya jumpa tu ada 2-3 ejen daripada Aceh. Satu grup 22 orang, satu grup 18 orang. And then diorang ni sangat-sangat berani. Saya tanya sendiri, tak takut ke sebenarnya apabila pergi ke Turki dalam keadaan pandemik? And then they said, taklah Mr. Pak Isham, dia kata, kita dah tepu. Okay, ni about stress lah So pada dia, pergi aja lah. Kalau kena, berubat. And then recovery rate di Turki tinggi. And then Turki, mereka offer sebelum mereka pulang ke Indonesia, PCR itu dikelolakan di hotel. Dibuat di hotel, doktor dengan tim itu semua datang ke hotel dan melakukan. So tidak perlu pergerakan dan sebagainya lah. Yang mana kalau ada yang positif akan ditahan untuk perawatan dan dibuat another test baru dilepaskan. Tapi so far grup yang saya ketemu ini tidak ada yang positif dan mereka dah pun balik dalam keadaan aman. Okay, next. Ni kita tengok Indonesia So Ministry of Tourism and Creative Economy of Republic Indonesia planning to have another Bali called 10 New Bali. Betul 10 New Bali.
So as for Indonesia, nowadays they are extending the period of Java Bali restriction on community active. Dia sendiri dipanggil PPKM from January 26 to February 8, 2021. Sama lebih kurang macam kita lah. Cuma dekat sini, kalau lihat kepada Indonesia ini, since 9 February 2021, Indonesia has lost the restriction for foreigner to enter their country. For foreigner now could enter Indonesia but only for the one who hold visa and resident permit. Yang ni memang dibenarkan. Okay? So foreigner who has one of it can enter Indonesia according to travel corridor arrangement, TCA scheme. And then for quarantine, foreigner who has diplomatic visa or diplomatic visit to minister or equivalent and above didn't have to enter quarantine. Tapi ini tergantung. Macam anak-anak, ini ada sedikit yang agak yang kalau saya cerita ni, ini kat sini aje lah. Some of yang di quarantine macam student Malaysia yang balik dekat sini, quarantine tapi dia boleh bebas pergi ke Indomaret dan sebagainya. So itu saya tak nak komen lah. Kalau kita komen kan ada pula isu-isu sensitif lain yang berbangkit ya. So Indonesia, Malaysia now also committed to make reciprocal green lane. Ini kita dah bincang tadi, travel corridor arrangement. Okay, on February 2021. Ini based on pertemuan antara Prime Minister kita, Muhyiddin Yassin dan juga Bapak Jokowi. So really hope that mungkin nanti Dr. Johan, tim-tim Profesor Dr. Madya, tim-tim daripada UM ini sekiranya ada yang terlibat di dalam pembentukan untuk reciprocal green lane travel corridor ini, cuba lihat kepada aspek-aspek yang luar daripada jangkauan. Contoh khusus untuk Langkawi kalau kita boleh bantu. Sebab kami untuk program-program terkedepan, memang Langkawi memang menjadi salah satu destinasi yang kita akan promosikan untuk reciprocal green lane ataupun travel corridor arrangement ini. InsyaAllah ya. Alright, next. Dah tak banyak dah kita ni. Another way to keep your mind positive with the days of vaccine. Okay. Now how many now actually around the world yang dah pun divaksin? Almost 150 juta. So nanti saya akan terangkan bila dijangkaan kalau kata untuk seluruh seluruh dunia, not dunia, ASEAN, bila vaksin ini akan complete untuk the whole ASEAN country. Okay, ini kita dapat maklumat. Ini. Alright, ini mana? Tu injection, ni kita tahulah kalau dia beri ni. Doktor jangan tolak kalau dia beri, ambil ajalah InsyaAllah, jangan risau, tak adalah dia kata kita jadi gay lah apalah, macam-macam lah nowadays. Apa lagi pilihan yang kita ada? Alright? Itu the only pilihan. Sekurang-kurangnya kita vaksin, tawakkaltu ala Allah. Semoga tidak dijangkiti. Kalau dijangkiti, mana kita dah ready. Ada vaksin yang ada dalam badan kita yang boleh mematikan sel-sel COVID ini di dalam tubuh badan kita sendiri ya. So kita tengok next slide. Ini kita tengok Asia COVID-19 vaccination timeline. So ini saya ambil daripada Economist Intelligence Unit AAPA untuk ASEAN Asia keseluruhan. So tengok untuk tahun 2021 ini, negara yang akan complete the whole rakyat-rakyat mereka yang akan divaksin hanya Hong Kong, Singapore and Taiwan by end of 2021. Look at Malaysia. Di mana kita? Australia, Macau, New Zealand, Japan, South Korea, Vietnam, middle of 2022. Brunei, China, Maldives and Thailand sehingga quarter 3 or could be before end of 2022. India, Mongolia and Malaysia hujung tahun depan insyaAllah baru complete. Okay. Look at Indonesia. Kita 32 juta. Indonesia 272 juta. Dan mereka akan mengambil keseluruhan penduduk yang dijangkakan akan complete divaksin sehingga tahun 2023 hujung tahun.
Jadi bagaimana mungkin untuk kita nak buka border ni kepada rakan-rakan yang ada dalam ASEAN ini, okey? Dalam Asia. So kalau dilihat daripada sini, berkemungkinan nanti Singapura, Hong Kong, Taiwan, kita akan ada reciprocal ataupun green travel arrangement antara kedua government lah. Australia, Macau, New Zealand, Japan, South Korea, Vietnam, Brunei, China, Maldives, Thailand. Ini all kita punya neighboring kita yang insya-Allah kalau berlaku enough actually. Kita open, kalau Indonesia boleh masuk and then China boleh masuk, ini dah boleh gerakkan kembali ke industri lah dalam keadaan begini. So kita nanti akan bercerita tentang kita punya COVID passport kita ya. So look at Bhutan, Indonesia in the middle of 2023, Bangladesh, Nepal, Caledonia, Philippines, Samoa, Tonga, Pakistan up 2024, tengok 2025 and beyond. Afghanistan, Cambodia, Fiji, Laos, Myanmar, North Korea, Papua New Guinea, Sri Lanka, okay, Solomon Island, Timor Leste, Vanuatu. Ini antara negara-negara yang membangun ini. Dan okay, let's see. This vaccine has distributed to the world in order to get our life back just like before pandemic. And then the world also has another option to quarantine traveling COVID-19 by proposed vaccination passport. Di mana kita punya ni? So look at our vaccine passport or e-vaccination certification of compliance for border crossing regulation to enable seamless border crossing and the harmonization of varying national law might become a required travel document. Okay, some destination including contoh sekarang ni macam Kepulauan Seychelles, Cyprus dan Romania have already lifted quarantine requirement to visitors able to prove they already vaccinated by their country, so they can jump in, dia dah boleh masuk ke so some destination like ini tadi until these days country that considering that developing vaccine passport ini mana? Only Denmark and US. Some destination like Seychelles, Cyprus, Romania, ada mention tadi kan. Okay, so Denmark and US, tuan-tuan, kita ni tak tahu bila ni, Malaysia. Okay, Indonesia lagi lah. So how? Odeh lah kan, macam mana? Denmark itself expected that passport may be rolled out in the first month of 2021. Itu Denmark ya. And access through the Danish public health website. So mereka boleh dapatkan maklumat dan sebagainya. But for US, still split out whether they agree or not with the passport, but many digital platform already make their way to launch a vaccination app like IBM, Microsoft, and then Salesforce and Oracle. Ini antara apa yang dikelolakan oleh badan-badan luar khususnya untuk penerimaan vaksin pasport ini. Now look at kita punya ada pro and con, tuan-tuan. Okay, what are the pro and con? We will travel with a content heart. The world will kind of feel like before. Ni antaranya lah. Keadaan kita sekarang ni boleh ke tidak? Okay. And then many people believe that person who have been vaccinated should be free to travel because they are already COVID-19 free. Tapi kalau dilihat vaksin ini tak boleh bagi kepada orang yang ada kanser. Betul ya? Kanser tak boleh. Yang ada disease yang 3 serangkai itu pun ada yang kata boleh, ada yang kata tak boleh. So kita tak tahu. Kita tunggu bagaimana penjelasan daripada government nanti Malaysia ya. Macam mana ya? Sedih kita. Saya kalau dapat vaksin ni awal, kami di sini, kami sebenarnya ada pertanyaan kepada government of Indonesia. Adakah kami diberikan vaksin secara percuma? Bagaimana announcement by government of Malaysia nak berikan vaksin secara percuma kepada semua expatriate dan juga orang-orang pekerja asing di Malaysia? Tapi nampaknya banyak tentangan. Kami di sini tak di offer pun. So kami menunggulah bagaimana nanti kami sama ada divaksin terlebih dahulu ataupun tidak. So ini kita pulangkan kembali kepada kerajaan kita lah. Sebab seharusnya kalau diminta kepada pemberian secara percuma kepada pekerja asing, expatriate dan sebagainya, I think
ini perlu difikirkan mungkin lebih daripada satu kali lah. Benda tu harga dan yang membayar cukai dan sebagainya itu rakyat kita. Alright. So ada pro and cons di sini. Alright. So sebaiknya kita, kalau saya lah, suggestion saya untuk orang luar ini charge saja. Bayarlah. Kan they have their own dia punya majikan dan sebagainya. Just charge them. Kenapa kita nak offer mereka secara percuma? Ini dah melibatkan government punya rules, punya SOP lah. Kita tak nak ganggu lah yang tu Tapi kalau boleh charge lah. Yang free tu bagi kat kita. Orang kita ni, orang Malaysia, anak-anak kita ni. Okay? Alright. Minta maaf kalau ada yang luar, yang non-Malaysian dalam ini. I'm sorry. Okay? That is only my opinion. Alright? So not every country now already has vaccine. So macam saya cakap tadi, lebih kurang 150 juta yang dah pun divaksin. Kita tahu ada yang kes-kes yang divaksin yang mati dan sebagainya. So nak buat macam mana kan? Hope that bila kita divaksin tu kita taklah terpapar. Okay. So whether they got the vaccine not like Zimbabwe, Somalia, Pakistan and other all low or middle income countries ni. Dia langsung pula tak tahu. Like Indian dia develop COVID vaksin menggunakan kaedah yang old pattern. Okay. So saya ada baca artikel sebelum ini. Waktu preparation nak buat ini, cari sedikit maklumat tentang. Boleh dengar ke, Doktor? Can you hear me? Boleh. Okay, sorry. So now kita tengok, there are people who can't get vaccination. Ni yang kalau tak boleh dapat vaksin, tak boleh travel tau. Antaranya yang ada influenza, yang ada hepatitis A, hepatitis B, people with cancer, pregnant women, people with autoimmune disease like lupus tu apa ya? SLE. Ya. Lupus tu SLE. SLE. Ya, penyakit SLE. Okey. Alright terima kasih doktor bantu saya. Ini antaranya lah tuan-tuan. So bagaimana kita nak ready kalau kita sendiri banyak yang terlibat ni. So back to kita punya mind wellness, jagalah kita punya kesihatan dan sebagainya. Okay. Right now kalau di Indonesia, ni saya cakap terang-terang. Kaedah dari segi pengawalan COVID, like Malaysia, kita cari sumber, kalau dia terpapar, kita akan cari dia ni kontak daripada mana, and then siapa komuniti yang dia dah pergi, habis kita cari kan, cari, yet angka dia sangat tinggi, and then yet not only government stress, everybody stress. Okay, stressful. Di sini different, di Indonesia. Okay, what they did, yang sakit, yang demam, hanya yang akan pergi confirm positif baru masuk dalam data. Could be, now tadi saya kata 1.2 juta kan, could be higher than that, we never know. Okay, dan kebanyakan di sini mereka cases itu tidak dicari rantaiannya sehingga rantaian terakhir. Okay, dan cuma dari segi penetapan SOP, dari segi health punya health COVID-19 punya SOP, pemakaian mask ini membantu, and then cuci tangan. Mereka sedia, yang paling bestnya mereka sediakan sink dan tempat pencucian. Could be di UM boleh buat doktor. UM boleh buat semua lokasi, letak sabun, letak air, sumber air, dan cuci tangan all the time. Bukan cuci di toilet, tapi di semua pintu masuk ke UM itu, di mana saja lokasi, termasuklah guard ke, termasuk kantin, termasuk di dewan-dewan kuliah, termasuk di mana saja ada, letakkan. So ini kaedah yang paling murah tapi antara yang efektif kalau kata dikelolakan lah. Alright. So next, dah nak habis lah slide saya ni. Ya. Dah nak habis. So doktor, ada apa-apa yang nak tanya ke dan sebagainya? Actually, because talking about industry players ataupun tourism industry nowadays, tak banyak yang kita boleh share sebab keadaan sangat-sangat
sangat-sangat sedih lah. Not only Malaysian industry players, tapi Indonesia pun begitu. Jadi cumanya mereka ini macam kita lah, apa pun kepergantungan ataupun hidup itu perlu diteruskan, okay? Sebelum kita divaksin dan sebagainya. Tapi persoalan balik tadi tu, saya tanya balik kepada tuan-tuan, sekiranya COVID-19 ini tidak pulih dan kita masih hidup dalam keadaan begini, adakah industri pelancongan ini masih lagi seperti dulu, atau kita perlu ada adjustment supaya kita masih boleh membenarkan orang untuk masuk ke Malaysia, masih boleh untuk membenarkan domestic tourism industry itu beroperasi seadanya dengan pematuhan kepada SOP kesihatan yang ketat. So bagaimana? So berkemungkinan anak-anak daripada UUM, berkemungkinan kita yang ada di sini boleh memulakan sesuatu untuk memberikan impact yang sangat positif kepada industri kita lah. We never know apa yang akan berlaku, sebab dugaan yang Allah bagi ni bukan kecil-kecil anak, ini dugaan kepada dunia secara keseluruhan. Kalau dilihat kepada last 2 days, 1 Rejab, kalau yang membaca, kamu tahu apabila 1 Rejab, alignment on kita punya galaksi dan sebagainya, dan ia menyebabkan seismik. Seismik ni kesan-kesan kepada putaran bumi, meningkatkan letusan gunung berapi, beku sungai di lokasi-lokasi yang tertentu. So kalau dilihat di sini, kesan-kesan ini semuanya aturan Allah SWT. Cuma di Malaysia itu kita tak berhadapan, kita tak melihat dengan kepala mata kita sendiri. Di Indonesia, di Jawa meletus, di kita punya gunung Sinabung meletus, alright? Dan banjir lahar, banjir lumpur, banjir bandang berlaku, ratusan rumah roboh, hilang segala macam. Di Malaysia kita tidak, kita diduga dalam keadaan macam-macam sekarang ini, okay? Dengan keadaan politik dan sebagainya yang tak berapa stabil, dan ini memberikan kesan yang sangatlah, kita diduga dalam keadaan COVID, tapi kita diduga dari segi krisis kepimpinan saat ini. So apa yang kita mampu, kita jaga kesihatan, pastikan stress level kita not to the maximum, we can control our stress management untuk diri kita sendiri, dan insyaAllah berkemungkinan anak-anak dalam ini yang akan mampu untuk menterjemahkan tourism industry itu dalam keadaan selepas ini nanti bagaimana. Sebab kamulah yang nanti akan jadi generasi pelapis. Doktor, kita tak tahu apa yang akan berlaku. Malah kita tak tahu apa yang akan berlaku sebulan ke depan, apatah lagi setahun ke depan. Malah kita tak tahu apa yang berlaku 1 jam ke depan. Jadi akhir kata, Dr. Johan, saya mohon ampun ribuan maaf sekiranya apa yang saya sampaikan ini ada yang kesilapan. Sekiranya baik daripada Allah SWT, sekiranya yang lemah itu juga Allah bagi kita, cuma untuk kita berfikir menggunakan akal yang diberikan Allah SWT. Okay? Dan moga terkedepan kita dan semua yang ada di dalam UUM ini menjadi pemungkin kepada perubahan industri pelancongan yang lebih mampan, insyaAllah. Terima kasih, Doktor. Okey, terima kasih Cik Isham atas perkongsian tadi. Memang menarik yang telah dikongsikan, yang ada beberapa perkara yang menjadi kejutan juga bagaimana survival industri kita di masa depan dan seperti di Malaysia, apa yang saya boleh kongsikan, kita amat simpati dengan rakan-rakan industri kita di mana ramai di kalangan mereka dah hilang pekerjaan, diberi cuti yang tempoh yang panjang dan mempunyai beban daripada segi nak membayar hutang-hutang pinjaman dapat gaji dan sebagainya. Dan kadang-kadang saya fikir benda ni membuatkan kita menjadi buntu juga. Bagaimana kita nak bantu rakan-rakan kita ni yang terutamanya terlibat secara langsung dalam industri pelancongan. Kerana di setiap hari ada je berita-berita, dan juga ada juga
personal WhatsApp yang masuk kan, ialah bercerita kan, meluah kan apa yang mereka rasa dalam keadaan sekarang ni. Jadi ada satu soalan lah dari saya lah. Soalan ni lebih kepada bila saya tengok tadi berkaitan dengan kita kata green bubble tu tadi. Green bubble tadi kan, atas lawatan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berjumpa dengan Bapa Jokowi di Indonesia baru-baru ni. Jadi mungkin Encik Hisham mungkin ada sama ada idea ke ataupun ada dah dapat arahan ke bagaimanakah bentuk perjalanan tu nanti daripada yang berdasarkan pada apa yang taklimat yang diberitahu tadi, kita nampak mungkin pergerakan daripada Sumatera ke Malaysia tu akan berlaku lah berbanding dengan wilayah lain di Indonesia, kerana wilayah lain mencatatkan kes-kes COVID-19 yang masih lagi tinggi. Jadi buat masa ni saya letakkan soalan saya dulu, minta Cik Hisham respon, dan mungkin lepas ni rakan-rakan saya boleh bertanyakan banyak lagi lah soalan-soalan berkaitan dengan perkara ni. Okey, sekian. Terima kasih Doktor. So sebelum daripada perbincangan pihak Prime Minister bersama dengan Bapa Jokowi, sebenarnya kita dah pun feed info kepada kita punya ministry. Okey, antara yang kita bekalkan terkait kepada jumlah yang kita daripada jumlah yang kasus yang ataupun kes-kes jumlah daripada Kepulauan Sumatera. So kalau dilihat, lost pula gambar dia, tadi ada. Sekejap. Okey. Antara yang kita minta dilihat adalah dari segi pengelolaan PCR itu di sini dan dibenarkan masuk, penjarakan dalam flight, and then ada green lane antara Indonesia dan juga Malaysia, dan kita minta supaya tidak ada kuarantin. Tapi kalau tidak ada kuarantin ini hanya kepada yang dah divaksin. So kalau belum divaksin, seperti sekarang ini yang kita buat health tourism, mereka boleh masuk ke Malaysia tapi kuarantin, dan kuarantin itu di hospital for 10 days. Dan mereka dikuarantin di hospital for 10 days, dan PCR yang pertama di sini, masuk di sana, terus another PCR kedua pada hari yang ke-13. Okay? Dan selepas itu mereka boleh melakukan aktiviti lah. So dalam tempoh kuarantin itu dia juga jalankan proses perawatan dan sebagainya. Itu bagi health tourism. Tapi untuk green travel bubble ni kita melihat sekarang ini, untuk makluman doktor dan juga yang lain, bukan hanya pesawat charter khas daripada Sumatera ada menggunakan Aero One, kita juga telah berusaha membuka laluan daripada Batam ke Setulang Laut menggunakan perkhidmatan ferry charter. Ini dan sekarang yang kedua kita akan uruskan daripada Dumai. So kita akan bertemu dengan perwakilan daripada bupati, daripada wali kota daripada Dumai untuk memberikan kebenaran pengangkutan kemasukan ke Malaysia. Ini juga akan insya-Allah akan disusuli. Ya. Jadi yang kita minta itu memang mereka minta PCR test, and then green lane, and then termasuk juga insurans yang airline dan sebagainya. Ini juga dibincangkan lah. Jadi untuk makluman doktor dan juga rakan-rakan yang lain daripada UUM, kalau ikut makluman yang kita terima daripada perbincangan awal bersama dengan Immigration Malaysia, berkemungkinan
paling cepat Jun. Okey. Jun akan ada perubahan untuk kemasukan pelancong dari luar lah. So kita harap lebih awal. So kalau tengok bagaimana. So sekarang ni NADMA and then Kementerian Kesihatan, MOTEC dan semua agensi yang related itu memang sedang berusaha sebaik mungkin lah untuk memberikan SOP. Ada soalan itu tadi. Mana itu? Okey doktor, ada yang lain? Tengok, ada soalan tak? Sweden tidak pernah mengamalkan lockdown tapi kes COVID itu masih kurang teruk berbanding dengan negara tertentu yang telah mengamalkan lockdown. Apa bantuan tentang lockdown? Kalau benar langkah terbaik. Okey. Itu saya kata tadi. Our government ni pun macam-macam dalam keadaan sekarang ni. Adakah lockdown ini langkah yang terbaik untuk susah nak jawab ni. Sekarang viral sekarang. Okey. Indonesia tidak ada lockdown. Not only Sweden Indonesia tidak ada lockdown. Cumanya saat ini dari segi kawalan penggunaan ke atas masyarakat, dari segi pemakaian masker dan juga mask dan juga SOP kesihatan ini perlu dipatuhi. Dan di Indonesia mereka buat razia ataupun kita dekat sana buat roadblock. Mereka dekat sini buat juga roadblock tapi check orang yang tak pakai mask tu didenda. Dia macam tu. Kita tak ada kan? Kita nampak polis baru kita pakai. Kan? Nampak polis baru kelang kabut. And then kita pula nak cross sana ke sini nak kena I don't know. Focus could be Malaysian government they need to learn. Lihat kepada negara-negara lah. Negara lain lah yang sangat berjaya. Actually kita pun berjaya. Kalau dibandingkan negara yang lebih teruk, kita berjaya. Ada info-info yang kita terima tu kan. So bagaimana pendapat tuan tentang lockdown? Adakah benar langkah terbaik menangani pandemik ini? Buat masa ini kalau langkah yang diberikan oleh kerajaan itu yang terbaik lah. Okay? Sebab kita tak boleh you against government, nanti you kena fine 1,000. Nak dapat gaji 1,000 pun susah, you nak bayar kena denda. So better you follow the rules lah yang been set up by our government. So kita doa lah. Sebab kalau ambil balik dalam sirah Rasulullah, kalau lebih ramai yang menyokong daripada yang tak menyokong, kita follow yang lebih ramai yang menyokong, insyaAllah yang tak menyokong pun akan mendapat limpahan rahmat yang baik daripada Allah SWT lah. So saya ada lagi soalan lain tak doktor? Takut pula aku soalan-soalan macam ni doktor. Aduh, subhanallah. Okey, dibuka lagi pada rakan-rakan lain. Ada apa-apa soalan tak? Okey, Cik Syam, sebelum mungkin ada tanya, rakan-rakan lain ada tanya soalan kan? Okey, ni soalan lain ni saya nak tanya. Okey, bila kita akan saya tak pastilah kan sama ada maklumat ni ialah kerajaan Malaysia akan fikir dan buat, tak pastilah. Adakah lepas ni kita dah divaksin, dekat pasport kita tu akan ditanda yang kita dah vaksin untuk kita boleh pergi melancong? Itu tak tahu. Yes, kalau ikut di luar negara yang mereka buat tu memang ada. Memang chop yang already vaksin. Perlu ada. Itu antara yang dirangka lah. Saya yakin itu antara yang dimasukkan dalam pasport ni dia panggil vaksin pasport tu. Akan ada. So bagaimana pengelolaan dan sebagainya akan ada. Either digital confirmation dan sebagainya. But keluar je nanti akan keluar dalam sistem already vaksin kan, kita semua pakai chip dalam kita punya pasport dan sebagainya. I believe benda tu dalam penelitian pihak yang berkenaan lah. Ada kemungkinan tak selepas pada ni kita mungkin katakan pelancongan norma baharu. Maksudnya ada juga bilangan kita kata individu yang tidak divaksin disebabkan mereka ni telah mempunyai penyakit sedia ada. Ada tak kemungkinan di mana nanti apabila kita nak pergi melancong, terutama di luar negara, kita kena declare tak status kesihatan kita ni? Definitely. Definitely. Itu yang saya nampak tu lah kan. Bila kes ni untuk, yalah maksudnya untuk kebajikan kita, keselamatan kita di luar. Kalau dulu benda ni tidak begitu wajib. Tapi mungkin norma baru ni akan perlu declare kesihatan kita sebelum pergi melancong. Tu. Betul. Yang untungnya health traveller to Malaysia je.
Dia sakit dia boleh masuk. Tapi kalau kita yang ada penyakit nak keluar, ini yang antara declaration yang perlu dibuat lah. Dia takkan simply lepaskan begitu saja. So restriction ni akan mencakupi banyak pihak lah doktor. So saya yakin benda ni bukan berlaku untuk tempoh 1 tahun, untuk tempoh 2 tahun. Ada yang menyangkakan 8 tahun doktor. Makanya saya duduk kat Indonesia 3 tahun, habis dalam waktu COVID je. So Rimin kita punya punya PR exercise dekat sini, ketemu dengan mereka, sharing, and then we do kita punya promotion online, but yet people still cannot enter Malaysia. Tak guna juga. Betul tak? And talk about kita still we can do our business. Silap-silap nanti kalau katalah 5 tahun, 6 tahun, silap tourism pun tak perlu dekat pejabat luar negara. Kalau macam itulah keadaan dia kan. So jadi keadaan sekarang ni kita gunakan akal yang Allah bagi, kreativiti yang Allah bagi pada kita ni untuk mencari jalan. So just melihat kepada Turki, bagaimana beraninya Turki, dia still open untuk international tourist masuk. Mereka lockdown, sampai 8 malam tak boleh masuk ke mana-mana, tapi yang masuk ke tempat mereka boleh pergi ke mall, boleh pergi ke mana dan sebagainya. So dekat sini mungkin kaedah-kaedah yang luar daripada apa yang Malaysia kelolakan lah saat ini. Negara-negara yang saya lihat sekarang ni yang antara yang berjaya di Turki lah, they already open and then they never close. Cuma SOP mereka je, mereka rubah mengikut kesesuaian. So keberanian bagaimana kerajaan Turki ni mungkin memberi sedikit insight lah untuk government Malaysia untuk memberi ruang kepada industri pelancongan kita untuk bergerak doktor. Saya sebenarnya berharap kepada industri pelancongan domestik ini dibuka, tapi menggunakan kaedah SOP, penerapan SOP kesihatan yang sangat-sangat yang harus dipatuhi. Bukannya pergi and then you pergi dalam bas, you jarak, dalam flight, you jarak, okay? Tiba-tiba bila duduk keramaian dan sebagainya, dah tak ada dah. Bila nak untuk antri untuk ni, untuk beratur dah tak ada dah. Itu masalahnya orang kita. Dia kan dah open sekejap kan? What happened? Lepas itu, ada berlaku lagi penularan sebab ada yang tak kisah. Ada yang tak pakai mask. Ini benda-benda yang kita rasa alah pakai mask, benda ni sure ke tak sure ke. Tapi ini antara the best method yang diguna pakai oleh seluruh dunia. Okay. So either lockdown atau the best is wearing your mask lah all the time. Nampak mudah, tapi inilah antara hakikatnya sekarang. Pergi ke mana, bawa lah you punya hand sanitizer, bawa lah you punya mask, pakailah, spare lah dalam kereta, letaklah dalam beg you dan sebagainya. So ini benda bukan main-main kan. Kita berperang dengan makhluk Allah yang Allah jadikan, yang kita tak nampak. We never know. So back to question saya doktor, kalau katalah COVID ini tidak selesai dalam tempoh bertahun-tahun ni bagaimana? Bagaimana? Ni saya tanya doktor pula ni. Saya rasa tak boleh jawab kita kan? Tak boleh jawab kita. So itulah dia, back to Allah. Itu dia punya back to God. Kita tak tahu persediaan bagaimana ke pengakhiran. Kita ni zaman yang kita masih hidup. So kalau dalam Islam itu diberikan banyak petunjuk. Adakah ini persediaan untuk agar kita terus duduk di rumah, lebih rapat dengan keluarga, lebih rapat hubungan dengan Allah, untuk mengenal diri, memperbaiki tentang apa yang kita lakukan sebelum ini. Adakah ini persediaan yang Allah memang lakukan yang kita tak tahu, tapi itulah dia. But we never know. Now we try to fight. Kita nak buat, kita fight, kita nak jadikan, nak balik industri pelancongan. Cannot. Kalau keadaan tidak membenarkan, penerbangan masih tidak boleh terbang dan sebagainya, border masih ditutup, ada yang boleh, ada yang tak boleh, tapi kita melihat kepada situasi bagaimana kita nak menggerakkan pada tahap yang minimum pun, mampukah kita? Ini keadaan sekarang. Betul tak? So lihat keadaan sekarang ni, ramai yang bercakap di Malaysia. Kita lihat, even government kita pun, hari-hari bercakap tentang COVID, cases yang been infected by COVID dan sebagainya.
Kita punya vaksin bila sampai doktor? Hujung bulan kan? Hujung bulan Februari lah kalau ikutkan. InsyaAllah lah, tengoklah siapa yang kena dulu. Kami frontliner kat luar ni katanya divaksin dulu. Nanti saya bagilah share cerita. Nanti kita buat webinar lagi series dengan UUM. Saya tak tahu sebenarnya. Saya sangat takut. Saya cakap dengan staff saya, ini UUM nak minta ni, aduh apa kita nak cerita. Kalau nak cerita dari segi tourism industry, saya rasa it's not the time lah. But to share apa yang kita boleh buat just to make ourselves dalam keadaan sangat positif, kita sihat. Sekarang ni kalau kita flu sikit sesama pun kita dah risau, betul tak Prof? Betul. There, you see. Siapa pun, kalau orang bersin jauh daripada kita, woi, pergi siap. Kita takut, kan? Kita marah. Then one more thing, just to share. Indonesia, dia still open dia mosque untuk solat jemaah. Dan yang SOP jarak-jarak antara tu hanya di sekitar di kawasan bandar. Tapi ke luar kota yang di pendalaman dibuatlah. Tapi saya sering keluar, solatnya masih rapat, solat Jumaatnya masih rapat. Tapi Alhamdulillah, kes tu masih boleh control lah. This is not only for Muslim people, this is for other religions as well. So close ourselves to God sebaiknya, okay. Mohon kalau ada sebelum-sebelum ni kita ni, kadang kita tak tahu bagaimana kan. So this is the time lah. Our time actually to think back about ourselves, apa yang berlaku dan apa contribution. Kalau kita boleh sihat, masih ada gaji, boleh contribute to our family, kan? Boleh lagi bersosialisasi, boleh untuk bersepeda di sana sini. Malaysia dah tak boleh. Radius berapa sekarang ni, main sepeda pun dekat taman je. Betul kan? 10 km. So, this thing will definitely will affected kita punya mind, body, soul itu definitely will affected by regulation yang ditetapkan inilah. So apa yang kita boleh buat doktor? Apa yang kita boleh buat? Doa sama-sama sekarang ni, minta supaya lift up MCO Malaysia, tapi patuhi apa arahan dari segi saranan government. I would like to suggest for UUM doktor, kalau boleh letaklah SING di semua lokasi-lokasi, masuk je and then could be highlight dalam media, dalam paper UUM the first yang memiliki lokasi untuk pencucian tu. Maknanya you try, mungkin akan jadi ikutan untuk seluruh negara UNOS. Benda tak mahal pun. Hanya sink, saluran air and then sabun letak di situ. Ada, kalau di sini dilihat mereka sehingga buat kaedah sampai pipe tu tekan pakai kaki, airnya keluar, cuci tangan and then lift up. Benda tu semua tempat ada. Malah kalau di laluan utama di Medan ini, di jalan-jalan utama tu ada disediakan sink dan sabun yang dikelolakan oleh government, pemerintah. Ini antara, saya rasa antara tindakan yang hebat lah. Awal-awal lagi mereka dah buat. Awal-awal lagi. Dan benda ni waktu saya buat foto untuk tahun lalu, waktu saya foto Hari Raya, benda tu been captured by media daripada Dubai. Sebab dia kata tindakan yang dibuat di Indonesia ni satu tindakan yang sangat-sangat efektif dengan kadar harga yang murah. Tahun lalu tak doktor? Tahun lalu. Malaysia belum ada. Even I'm talking to Exco Pelancongan Negeri Melaka about this, and then dia pun nak minta juga supaya Melaka buat benda yang sama. InsyaAllah lah doktor. Ada apa lagi doktor? Okay, rakan-rakan lain ada apa-apa lagi soalan boleh tanya pada Encik Isyamuddin. Ada, saya tanya soalan. Kalau boleh jawab, saya bagi duit. Mau, saya bagi soalan. Ada soalan tak kita nak bagi? Can someone answer me?
I give you RM50. Saya akan transfer dalam akaun anda. Boleh? Ada yang Mesti jawab boleh. Mesti boleh punya. tak? Okay. Nak 50 ke nak 100? Ada daripada Medan ni. Ada? Soalan dia apa nak bagi? Lah, apa kita nak bagi Doktor ada soalan tak doktor? Doktor bagi soalan lah, saya bagi hadiah. Macam mana tu? Tolong share perasaan kena kuarantin Cik Syam. Siapa ni? Asmahani. Subhanallah. I've been, saya memang pernah di kuarantin di Malaysia. Subhanallah. I tell you, kena kuarantin untuk dalam tempoh 14 hari sangat-sangat sangat-sangat stress level to the maximum. Cumanya apabila dalam keadaan itu, saya masih lagi mengeluarkan webinar dengan anggota ejen-ejen kita. Saya dalam tempoh 14 hari itu, jadual harian saya itu memang penuh. Daripada bangun subuh, lepas subuh, saya cuci bilik air, saya kemas katil, saya cuci semua ruangan bilik tu, seolah-olah saya lah yang pekerja hotel. I apply. Okay, apa yang saya nak? Saya nak susun atur dia macam mana dan sebagainya. Semua saya buat sendiri. Saya gosok habis, saya minta dengan hotel punya management. Saya minta brush, saya minta sabun, saya minta segala benda. Saya gosok. Dalam bilik air habis saya gosok. Pukul 10 saya punya webinar. After that lunch, another webinar atau apa meeting. And then lepas asar saya ada saya punya exercise sendiri. Bayangkan you boleh hanya berlari dalam jarak 15 meter tak sampai, ulang alik dan you lari 45 minit. Agak-agak macam mana? Kalau orang nampak mesti orang kata kamu gila. Kan? But I did that. Selepas habis 45 minit exercise, I buat sit up, I dapat skip rope tu, I dapat untuk tu. I dapat itu roping atau skip skipping kan, tali skipping. Tali skipping. And then definitely immediate after I punya habis I punya exercise punya ni, and then I did my TikTok. And then I buat compilation on my TikTok video. Dan yet bila hari Malaysia tu ada pertandingan, I buat lagi new video. And then I'm the champion tau doktor. Hari-hari rutin saya. Orang kata gila lah saya. Waktu dalam tu je ada group. So dalam setiap group kuarantin, kalau Malaysia memang ada group kuarantin yang datang daripada seluruh dunia. Dalam group itu, you can share whatever video yang you buat. Yang the only sharing video TikTok tu saya. So they said that this guy is really crazy ke apa lah. But saya buat benda tu just to make myself happy, and then sebab ada yang memang even next to my door tu pun ada yang macam stress to the max, ada yang menjerit 2 minggu. Ada yang menjerit dan macam-macam lah. So it's not easy lah, tapi itulah yang dah dilalui. Cumanya sekarang dipendekkan. Kalau PCR-nya di luar negara, kita boleh kuarantin hanya dalam tempoh now 7 days 7 days. Kalau di Malaysia ada cadangan 3 days. Tapi kalau 3 days tu memang tak tak efektif lah. So banyak bangkangan dan sebagainya. But apa pun, kita pulangkan kembali kepada government kita. Cik Asmani saya dah jawab Saya nak bagi soalan. Boleh? Simple question je. Kalau anda tahu, saya bagi RM50 lah doktor ini khusus untuk anak-anak student je. But you can nanti WhatsApp me. You can take my number, WhatsApp me, bagi nombor account, then I transfer direct to you. So could be ini sebagai buah hadiah lah untuk anda.
Soalan dia simple. Saya nak tanya, kalau saat ini berapa saya nak tanya. Jawab cepat Kita nak tengok macam ni doktor. Nak jawab ni. Dia kena angkat tangan ke apa? Siapa boleh monitor? Atau dia jawab dalam voice? Saya rasa dia mungkin dia jawab dalam chat lah. Siapa yang first? Okay. Saya minta you all, kalau boleh, saya minta those people yang divaksin ini, dia boleh travel. But now, I minta, siapakah di kalangan orang-orang yang tidak boleh divaksin? You just give me the answers. Cepat. Cancel patient. Itu satu. Kita nak 5. Dah ada 5. Satu. Lagi. Makno Syukri. Lagi. Cepat. Warga emas. 1. Ibu mengandung. Bagilah jawapan yang penuh. Tak ada yang menang ni. Kita bagilah yang penuh. Mano? Cik Mano? Cik Muhammad Noor ni student ke atau apa? Okey, pesakit kanser. Lagi? Cancer patient, 3 sangkai ibu mengandung. Asal repeat tu. Autoimmune. Student ni? Bukan. Bukan. Doktor dia jawab ni. Ada depan dia. Okey lah. With HIV, hepatitis, cancer, pregnant citizen with health problem. Khairi Muhammad. Alhamdulillah. Siapa dia ni? Dah banyak dah jawapan ni. Kita pilih doktor. Kita pilih yang atas sekali rasanya Cik Khairi Muhammad. Ya. Influenza, flu, hepatitis A, hepatitis B, ada cancer, woman pregnant, autoimmune yang. Okey, saya nak tanya, kalau orang yang dah kena COVID, vaksin atau tak? Kita tanya Cik Khairi tadi Cik Muhammad Khairi Muhammad. Orang yang dah kena COVID. Ini anda boleh menang. Aduh, hang. Ada dia punya autoimmune being developed dalam dia punya ni. Silap lah pula. Tapi tak apa. Kita bagi juga hadiah kepada Cik Muhammad Khairi bin Muhammad, betul ataupun Alwi. Dr. Johan? Ya. Okey, so nanti bagi nombor handphone saya 08 kalau di sini plus 628 11 655 1167. Boleh tak type kat situ? Okey, ni nombor saya. Berapa Cik Syam? Saya type kat sini. Okey, gantikan yang kosong tu dengan plus 6 tu. 0811 655 1167. Ada soalan lain tak daripada Dr. Johan? Kita bagi hadiah seterusnya RM50. RM100. Hadiah masuk ke tabung STEM. Mantap. Kalau masuk ke tabung STEM, saya up lah. Saya bagi 100. Boleh doktor? Boleh. Okey, terima kasih Tuan Muhammad, Cik Muhammad Khairi Muhammad. Ni siapa lecturer
Doktor? Ya. Lecturer? Lecturer. Oh, subhanallah. Patutlah. Hebat orangnya. Alhamdulillah. Saya akan bagi RM100 kepada, kalau nanti Dr. Jahan lah, mungkin sumbangan kepada tabung stem. Terima kasih. Kalau ada rezeki lebih, saya masuk lebih lah. Iyalah. Sebab dia bagi tabung kebajikan stem, mungkin ramai yang boleh pakai kan. Ada rezeki, insyaAllah kalau ada rezeki, saya masukkan lebih. Nanti saya maklumkan kepada doktor. Ya. Alhamdulillah doktor, itu aja mungkin daripada saya. InsyaAllah kalau ada rezeki lagi kita akan berjumpa di lain waktu doktor, atau ada daripada doktor untuk last word sebelum kita ni. Okey, terima kasihlah Cik Hisham atas perkongsian dan juga syarahan kepada staff dan juga pelajar-pelajar lah di STEM, dan saya harap juga pada orang luar yang turut serta lah, yang hadir untuk mendengar syarahan ni lah. Daripada perkongsian ni saya nampak yalah, sampai hari ni yang saya terfikir lah tadi sepanjang perkongsian tu, kalau kata yalah bila nak selesaikan benda ni, kita tak tahu. Kita memang merancang kan, kita rancang insya-Allah hujung bulan ni dapat vaksin, lepas tu ada proses-prosesnya kan, dapat vaksin, sampai kalau ikutkan unjuran tadi pun hujung tahun depan barulah semua rakyat Malaysia divaksin kan. Dan selepas pada tu mungkinlah kita boleh pergi melancong lah untuk rakyat Malaysia, melancong ke luar negara. Tetapi untuk pelancong luar nak masuk ke dalam negara pula mungkin dalam proses yang sama, tetapi itulah kita tak dapat nak menjangkakan tarikh ataupun waktunya yang sesuai, yang kita kata boleh kembali macam dulu, tapi nampaknya tak boleh lah nak kembali macam dulu. Mungkin makan masa yang panjang, kita pun tak tahu kita pun tak tahu berapa lama dah jadi di sini atas perkongsian ni di sini kita boleh nampak lah bahawa sebenarnya pihak kerajaan antara dua buah negara pun dah merancang sesuatu lah untuk mudahkan pergerakan keluar masuk rakyat antara dua buah negara, yang sekaligus dapat membantu memulihkan balik industri pelancongan di kedua buah negara, tetapi dengan mematuhi SOP yang ketat Jadi saya fikir selepas daripada ini Cik Hisham, mungkin kita boleh buat lagi banyak lah program-program webinar. Yang kita nampak sekarang ni webinar lah, kalau nak bergerak ni sesilap gaya saya ke Medan saja pun dekat sebulan habis waktu kuarantin lagi. Itulah keadaan dia. Jadi dengan adanya IT ni, ialah antara perkara-perkara yang kita boleh bincang tu lah melalui webinar, perbincangan ataupun ada conference dan sebagainya. Sebagainya yang kita boleh lakukan dari masa ke semasa, dan saya harap banyak lagi program yang kita boleh buat lepas ni, dan saya harapkan semoga Encik Hisham dan juga tim konsulat di Medan berada dalam keadaan sihat sejahtera selamanya, jaga kesihatan baik-baiklah, dan insyaAllah kita terus berhubung lagi di masa-masa yang ke depan. Ya, mungkin Cik Hisham ada nak berkata sesuatu sebelum kita tamatkan majlis hari ini. Syukran jazilan untuk Dr. Jahan. Alhamdulillah, terima kasih Dr. Jahan Effendi. Kepada semua rakan-rakan, Yati, Arikah, Yusof, host, dan juga teman-teman kita yang di dalam ini, sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas ruang waktu untuk saya hadirlah memberikan perkongsian. Ini perkongsian lah. Kalau nak cerita berkaitan tentang industri saat ini, rasanya semua faham, semua pihak faham. Tapi apa yang berlaku berkemungkinan sedikit perkongsian agar kita admit lah ini. Saya semalam sebenarnya bersembang dengan industri players kita. Saya katakan dia, it's not only you been tested by God, by Allah. Semua terkesan. Semua orang kena. Not only you.
So I cakap dengan dia, you jangan sampai bakar bas pula. Ketawa dia. Ketawa dia. Tapi jangan sampai menyentuh. Try to find other resources. Cara bagaimana kalau boleh jual. Dia kata aku boleh jual, dia kata. Orang nak ambil 45,000. Aku punya hutang ada lagi 200,000. Takkan 150,000 aku nak bayar. Betul juga kan? So antara benda-benda yang masih boleh, banyak perkara yang, tapi dalam keadaan sekarang, apabila kita benar-benar boleh menguasai diri kita, you calm down yourself and then berfikir dalam keadaan yang sangat positif, dekatkan diri dengan Allah dan sebagainya, insyaAllah kita mampu lagi bersyukur kerana masih lagi diberikan nikmat kehidupan, masih lagi ada diberikan nyawa, masih lagi diberikan ruang untuk bersama dengan orang yang tersayang, dengan anak, dengan isteri, dengan sahabat andai dan sebagainya. Dan kita juga sebenarnya bersyukur kepada Allah SWT diberikan pengalaman hidup yang mungkin orang sebelum kita tak tahu pun. Orang kawan-kawan kita yang meninggal tak tahu pun apa itu COVID. Kan ada satu kes yang dia sedar daripada koma. Bersusah payah doktor dengan family ni nak cakap pasal itu baru koma. Okay? Dan dia tak tahu apa. Okay? Kita yang hidup ni tested by Allah, dan Allah berikan dugaan kepada umatnya itu setimpal dengan apa yang kita boleh tempuhi lah. InsyaAllah saya doakan Dr. Johan Effendi, UUM terus sukses, anak-anak UUM terus sukses, teman-teman di sana terus sukses. Baik. Saya mohon ampun dan maaf kalau sekiranya ada apa-apa tersilap kata dan sebagainya. Doktor, so all the best untuk semua. Keep fighting. Okay. Keep safe everyone. InsyaAllah kita akan jumpa dalam waktu-waktu yang akan datang lah. Doktor, saya akan sumbangkan 300 kepada tabung stem. Terima kasih banyak.